Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Apa khabar kawan-kawan dan doktor sekalian? Jadi insya-Allah pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk yang penting, satu tajuk yang boleh dikirakan sebagai tajuk yang perlu dihadam oleh guru ataupun calon guru ataupun guru baharu, iaitu satu isu mengenai pelanggaran etika dan perundangan dalam kalangan guru. Okey. Tajuk ini akan dibentangkan oleh saudara Abdullah Ammar, saudara Izzat Azizul dan juga saya Muhammad Farid bin Yusof. Okay. Kalau kita tengok statistik tahun 2020 ketika pandemik COVID-19 yang lalu, kes rasuah membabitkan penjawat awam terus meningkat. Sebanyak 422 kertas kerja siasatan dibuka terhadap penjawat awam sahaja yang membabitkan 467 kes ketangkapan, 256 pertuduhan kes di mahkamah dan 91 kes sabitan yang membabitkan penjawat awam. Ini disebutkan, dinyatakan oleh Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang merupakan mantan Ketua Setiausaha Negara yang lalu. Jadi kita tengok apakah definisi etika dan juga definisi perundangan dari aspek pendidikan. Okey. Kalau kita tengok etika adalah peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain, dan juga aturan ini menegaskan perkara yang benar dan perkara yang salah. Ini dinyatakan oleh Wong dan Nurhayati Abdul Rashid pada tahun 2018. Okey, so kita faham sini etika adalah perilaku dan adat kebiasaan manusia yang berasaskan kepada perkara yang benar dan sahih. Seterusnya kita tengok perundangan. Perundangan adalah undang-undang bertulis yang telah digubal oleh penggubalan undang-undang yang lain. Perundangan adalah satu undang-undang yang ditulis, yang bertulis, yang telah digubal khususnya yang kita tahu di Parlimen Malaysia, dan antara dokumen undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia ialah yang pertama, Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah satu set undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Yang kedua, Surat Perkeliling Ikhtisas yang berkaitan, SPI. Dan seterusnya, Pemberitahuan Undang-Undang AMM, PUA, dan juga Akta Pendidikan 1996 serta lain-lain akta yang berkaitan khusus dengan pendidikan dan juga berkaitan dengan penjawat awam. Yang kita tahu guru merupakan sebahagian daripada kelompok penjawat awam di Malaysia. Seterusnya, kalau kita tengok bagaimanakah aplikasi etika kerja dalam KPM dari sudut prinsipnya. Yang pertama adalah KPM menekankan prinsip iaitu niat yang betul. Maksudnya setiap warga kerja KPM, khususnya guru, mestilah mempunyai niat yang betul dalam melaksanakan tugasan, dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Jadi seorang guru mestilah mempunyai satu niat yang betul, niat yang ikhlas dalam melaksanakan tugasan. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah perlakuan yang baik. Maksudnya seorang guru mestilah bertingkah laku, berakhlak baik, berakhlak mulia, mempunyai tingkah laku yang baik. Okay, dan yang ketiga adalah berdisiplin dan beradab. Jadi seorang guru mesti mempunyai disiplin yang bagus, disiplin yang tinggi dan juga beradab mulia. Dan yang keempat adalah aplikasi etika kerja KPM yang keempat adalah mengotakan apa yang dikata. Jadi seorang guru ini mestilah mengotakan apa yang dikata, apa yang diajar dalam kelas kepada murid-murid, itu adalah satu perkara yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh seorang guru. Jadi kalau kita
Kita boleh katakan bagaimana seorang murid tu nak menjadi orang yang mulia, orang yang baik, berakhlak sempurna sekiranya gurunya pun tidak melaksanakan apa yang disebut, apa yang dikatakan. Dan yang terakhir adalah penggerak ke arah kebaikan. Jadi sebenarnya seorang guru ni mempunyai peranan yang sangat besar sebagai penggerak ke arah kebaikan. Contohnya di dalam bilik darjah, guru sentiasa menasihati murid-murid untuk melakukan perkara-perkara yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Sebagaimana tuntutan dalam agama Islam iaitu wa'mur bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Mengajak ke arah kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi etika kerja KPM dari sudut nilai. Apakah nilai-nilai murni, apakah nilai-nilai kebaikan yang ditekankan dalam etika kerja oleh KPM kepada guru-guru khususnya. Yang pertama adalah amanah. Jadi seorang guru mestilah seorang yang amanah dalam melaksanakan tugasan. Yang kedua, bijaksana. Seorang guru mestilah bijaksana dalam menyelesaikan, dalam melengkapkan tugasan yang telah diberikan kepada mereka, khususnya berkaitan dengan PDP dalam bilik darjah. Seterusnya, berdedikasi, bersyukur. Yang keempat, bersyukur. Dan yang terakhir sekali adalah ikhlas. Jadi seorang guru ini mestilah mempunyai nilai ikhlas, nilai bersyukur. Ikhlas tu maksudnya tugas yang dilaksanakan oleh guru itu kita tak boleh nak nilaikan ataupun nak samakan dengan jumlah gaji yang diperolehi. Okey, seterusnya kita tengok kepada definisi rasuah. Okey, jadi definisi rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah ataupun sebagai dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan ni terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah ataupun diskaun. Jadi yang kita faham di sini, rasuah adalah sesuatu pemberian atau sesuatu penerimaan atas ganjaran untuk melakukan sesuatu yang mungkin menyalahi undang-undang ataupun ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan sebelum ini. Okey, kita tengok contoh rasuah. Sebagai contoh, seorang pengusaha kantin telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada guru besar sekolah kerana memudahkan urusan pemilikan tender pengurusan kantin tanpa mengikut prosedur yang betul. Jadi seorang pengusaha kantin beri sesuatu ganjaran, beri sesuatu hadiah, hamper ataupun apa-apa sahaja yang berharga kepada guru besar contohnya dalam memudahkan urusan agar pengusaha kantin tersebut dapat tender kantin di sekolah tersebut. Itu salah satu contoh rasuah yang kalau kita tengok akhbar-akhbar, kita baca akhbar-akhbar, ini selalu terjadi, selalu berlakulah dalam kalangan guru-guru di sekolah, khususnya yang melibatkan sesuatu yang berkepentingan lah. Okey, seterusnya kita tengok apakah elemen-elemen rasuah. Jadi kalau kita tengok elemen-elemen rasuah ni, dia melibatkan pemberi. Ada orang yang memberi sesuatu. Yang kedua, penerima. Bila ada pemberi, mesti kena ada penerima. Penerima yang menerima manfaat ataupun penerima yang mendapat ganjaran, hadiah dan sebagainya. Yang ketiga, suapan. Suapan maksudnya hadiah yang diperolehi, ganjaran yang diperolehi. Mungkin berupa duit, berupa tiket percutian ataupun sebagainya lah. Dan seterusnya adalah balasan. Selepas pemberi memberikan sesuatu suapan, penerima menerima balasan, menerima suapan, so apa yang dikehendaki oleh pemberi tersebut, sama ada melepaskan tindakan, tidak melaporkan salah laku ataupun memudahkan urusan agar dia dapat tender ataupun dia dapat sesuatu projek yang bernilai. Dan yang terakhir sekali adalah mempunyai niat jahat. Jadi rasuah ini berlaku kerana adanya niat jahat, adanya pemberi, ada penerima, suapan dan juga balasan.
Seterusnya kalau kita tengok jenis suapan rasuah. Antaranya yang berlaku adalah satu pemberian suapan yang berupa wang, suapan yang berupa upah, suapan yang berupa hadiah ataupun hamper, undi, yang kelima bonus, suapan yang berbentuk pemberian jawatan, naik jawatan yang lebih tinggi, pemberian diskaun dalam sesuatu urusan dan juga perkhidmatan. Maksudnya memudahkan perkhidmatan sekiranya dibayar ataupun sebagainya lah. Jadi kalau kita tengok, kalau kita baca akhbar, biasanya kita akan jumpa banyak sangat berita-berita yang melibatkan penjawat awam ataupun melibatkan guru yang terlibat dengan jenayah rasuah ini. Okey. Seterusnya, apakah punca-punca berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam, khususnya guru? Yang pertama, ketamakan dan kekurangan integriti. Biasanya rasuah ini berlaku apabila seseorang itu mempunyai sifat ketamakan dan kekurangan integriti. Maksudnya tidak mengamalkan nilai-nilai murni dan prinsip yang ditekankan oleh KPM yang sebagaimana yang telah disebutkan sebentar tadi. Yang kedua, keinginan untuk hidup mewah. Maksudnya dia ingin hidup mewah namun tak cukup dengan gaji yang ada. Jadi jalan singkat untuk hidup mewah adalah dengan menerima rasuah. Yang ketiga, terbeban dengan hutang. Biasanya orang yang terbeban dengan hutang akan berusaha untuk menyelesaikan hutangnya. Dan dengan cara mudah adalah dengan menerima rasuah. Dan yang keempat adalah faktor gaji rendah. Kalau kita tengok namun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menafikan gaji rendah ini sebagai satu punca berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam kerana dikatakan ataupun mengikut statistik, penjawat awam yang terlibat dengan rasuah ini adalah penjawat awam yang mempunyai gaji dan pangkat yang tinggi. Dan yang terakhir adalah cenderung mempunyai gaya hidup di luar kemampuan yang sebagaimana yang telah disebutkan, ingin hidup mewah, tamak dan sebagainya. So semua ini adalah punca-punca berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam yang dilaporkan dalam akhbar-akhbar terkini di Malaysia. Seterusnya saya jemput sahabat saya, saudara Ammar, untuk meneruskan pembentangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung pembentangan ini. Seterusnya kita akan tengok kepada laporan akhbar mengenai kes rasuah yang berlaku dalam kalangan guru. Okey, yang pertama adalah ini sebagaimana kita boleh lihat telah dilaporkan bahawa guru besar didakwa terima rasuah lebih RM6,000 pada tahun 2014 dan 2015. Ini berlaku di Alor kerana apa? Inilah cakap kredibiliti seorang guru itu kerana ingin mengambil jalan mudah, dia menerima rasuah atas kepentingan-kepentingan tertentu dan dia menyatakan juga bahawa dia tidak mengaku bersalah pada di mahkamah di atas pertuduhan yang disebut, dan dia buat pengakuan itu di hadapan Hakim Murtazadi Amran selepas pertuduhan berkenaan dibacakan kepadanya. Ini adalah contoh berita yang pertama berkenaan dengan rasuah. Okay, kita tengok berita yang kedua pula. Guru besar juga didakwa terima rasuah. Ini berlaku kes di Kuantan. Guru besar di sebuah sekolah rendah di Cameron Highland. Bukan di Kuantan, maksudnya di Pahang lah. Ni mungkin di berita dilaporkan di Kuantan. Apabila dia dilaporkan menerima suapan berjumlah 6,918 pada 2 tahun lalu. Ini adalah contoh berita yang kedua tentang penerimaan rasuah. Dan berita yang ketiga juga berlaku di Alor dalam kalangan guru, di mana SPRM telah menahan seorang guru sebuah sekolah menengah di negeri Kedah kerana disyaki menyalahgunakan kuasa bagi pembekalan alat ganti automotif
ke sekolah tersebut antara tahun 2008 hingga 2015. Maksudnya kita sebagai guru kadang-kadang tidak terlepas daripada melakukan jenayah. Bukan jenayah yang kita nampak jenayah yang bunuh ke apa, tapi jenayah yang melibatkan salah guna kuasa, iaitu dengan menerima rasuah. Ini adalah amalan yang tidak sihat dalam kita bergelar sebagai pejabat awam. Okey, yang seterusnya adalah kita akan pergi pula kepada peraturan pegawai awam, iaitu kelakuan dan tata tertib. Ini akan kita tekankan apabila kita bergelar pejabat awam ataupun sebagai guru dan juga berada di kalangan pejabat awam. Ini adalah peraturan yang perlu kita ikut. Antara peraturan yang pertama adalah perkara 4/2, membelakangkan tugas demi kepentingan diri. Ini adalah peraturan yang telah ditetapkan, iaitu kelakuan dan tata tertib pada tahun 1903. Yang kedua adalah perkara 4/2(C)(2), berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Ini adalah kesalahan dalam salah guna ataupun menerima sesuatu itu dengan kepentingan diri sendiri. Okey, perkara 8/1(A), seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Maksudnya kita bila menjalankan tugas ataupun tanggungjawab ini perlulah amanah. Jangan melakukan sesuatu itu ataupun kita menerima atau memberi yang berkait rapat dengan kita punya kepentingan. Itu adalah peraturan yang telah disebutkan. Okey, yang kelima kita pergi pula kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Okey, ini adalah akta di bawah SPRM, iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta SPRM 2009, Akta 694. Yang pertama iaitu meminta atau menerima rasuah. Kurungan Seksyen 16 dan 17(A) Akta SPRM 2009. Dan yang kedua adalah menawar atau memberi suapan. Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Yang ketiga adalah mengemukakan tuntutan palsu dalam kurungan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dan seterusnya adalah menggunakan jawatan dan kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Ini adalah akta-akta yang telah dikeluarkan oleh SPRM. Okey, 6. Kesan kepada guru yang terlibat. Bila mana kita cakap tentang rasuah, guru yang memberi rasuah ataupun menerima rasuah, ini adalah kesan yang kita akan tengok apa yang akan berlaku kepada guru tersebut jika melakukan jenayah rasuah ini. Okey, yang pertama adalah berdasarkan Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, mana-mana individu yang terlibat dengan sebarang pertuduhan rasuah dan disabitkan bersalah boleh dihukum denda tidak melebihi RM10,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini adalah antara denda yang akan dikenakan kepada mana-mana penjawat awam ataupun guru yang bergelar penjawat awam yang menerima ataupun disabitkan kesalahan atas tuduhan rasuah, boleh dikenakan denda RM10,000 ataupun penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, yang kedua adalah menurut Perintah Am Bab D, Peraturan 45 telah menetapkan bahawa jika pegawai disabitkan oleh mahkamah, pihak berkuasa tata tertib yang berkuasa untuk mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat, hendaklah sama ada atau tidak pegawai itu merayu terhadap sabitan itu, menggantung pegawai itu daripada menjalankan tugasnya berkuat kuasa mula dari tarikh sabitannya, sementara menunggu keputusan pihak berkuasa tata tertib di bawah Peraturan 29. Pegawai tidak berhak menerima apa-apa emolumen sepanjang penggantungan kerja. Yakni bila kita dah disabitkan kesalahan, pegawai yang terlibat dengan kes rasuah ini boleh digantung kerja sementara menunggu keputusan daripada pihak berkuasa tata tertib. Dan yang terakhir sekali adalah di bawah peraturan yang sama juga penamatan daripada perkhidmatan awam juga boleh dilakukan
terhadap mana-mana kekitangan awam yang terlibat dalam mana-mana kes yang dilihat wajar demi kepentingan awam. Dalam hal ini, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan laporan lengkap yang menyentuh mengenai kelakuan pegawai yang terlibat untuk dikemukakan kepada kerajaan. Dalam hal ini, jika ada guru dalam sebuah jabatan di sekolah, jadi guru besar ataupun ketua jabatan kena mengambil tindakan yang tegas dengan mengemukakan laporan yang lengkap kepada pihak kepada kerajaan ataupun KPM yang menyelia institusi pendidikan di Malaysia ini, supaya pihak yang terlibat ataupun individu yang terlibat dengan jenayah rasuah ni perlu dikemukakan ke muka pengadilan untuk dikenakan tindakan yang sewajarnya. Okey, dan yang ketujuh, langkah pencegahan saya serahkan kepada saudara saya Izzat Azizul untuk teruskan pembentangan. Persilakan. Okey, baik. Terima kasih Abdullah Omar. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu di bawah tajuk langkah pencegahan. Okey, langkah pencegahan rasuah. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan pihak yang terlibat. Okey, antaranya kerajaan, guru, pentadbir sekolah, NGO dan juga orang awam. Okey, seterusnya. Okey. Okey, berikut merupakan peranan kerajaan itu sendiri. Okey, yang pertama, pengukuhan dasar kerajaan. Yang kedua, penggiliran tugasan mengikut tempoh. Penggiliran tempoh mengikut tempoh ni maksudnya ada tempoh-tempoh tertentu, tak strict. Dan yang ketiga, kempen secara besar-besaran dan meluas. Okey, kempen ni dijalankan untuk mencegah rasuah itu sendiri. Dan kempen ni juga perlu dinyatakan akibat kalau menerima rasuah ni apa akibatnya. Dan kempen ni perlu berterusan. Maksudnya bukan sekali buat lepas tu tahun depan baru buat. Maksudnya biarlah berterusan. Maksudnya sebulan 2 kali tu lagilah terbaik. Okey, dan yang keempat, gaji yang seiring dengan perkembangan semasa. Jadi bila gaji cukup, bila gaji seiring dengan perkembangan semasa, jadi mungkin isu rasuah ni dapat dikurangkan. Okey, seterusnya hukuman yang lebih berat dan diumumkan secara terbuka. Ini merupakan satu kaedah, satu peranan kerajaan yang perlu kerajaan buat supaya penyewa awam ni takut untuk menerima rasuah ataupun memberikan rasuah dan sebagainya. Okay, seterusnya latihan integriti dan etika profesional secara berkala, dan seterusnya juga penekanan terhadap penerapan nilai murni di sekolah, iaitu pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Okay, benda ni semua dah dijalankan di sekolah. Jadi benda ni semua patut diteruskan. Dan yang terakhir iaitu takbir urus yang sistematik melalui penggunaan teknologi. Okay, baik, seterusnya. Okay, ini juga merupakan inisiatif utama yang perlu kerajaan ambil, iaitu membangunkan sistem pengurusan anti rasuah atau anti-bribery management system, bertindak membantu organisasi mencegah, mengesan dan menangani risiko rasuah secara sistematik. Okay, seterusnya. Okay, peranan pentadbir sekolah. Yang pertama, menjalankan pemantauan secara berkala terhadap setiap gerak kerja guru. Okay, yang kedua pula, melaksanakan latihan dan kursus yang berterusan berkaitan integriti dan profesionalisme. Dan yang ketiga, menubuhkan jawatan kuasa untuk urusan yang melibatkan kewangan. Jadi apabila orang yang menguruskan wang ni orang yang betul, maka mungkin untuk menyeleweng wang tu tidak berlaku. Jadi bila wang ni diberi pada orang yang salah, jadi mungkin penyelewengan wang tu mungkin akan berlaku. Okey, seterusnya melaporkan setiap kesalahan yang membabitkan guru agar menjadikan pengajaran kepada semua pihak. Dan yang terakhir, penghayatan nilai integriti hendaklah dijadikan amalan hidup dan amalan kerja. Seterusnya. Okey, ini merupakan peranan guru. Okey, peranan guru yang pertama adalah mengikuti kursus-kursus yang dapat meningkatkan motivasi diri. Maksudnya kat sini, kursus-kursus yang diikuti sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada diri sendiri. Kalau rasa nak buat benda tu, jadi mungkin daripada kursus-kursus yang diberikan,
memberi motivasi diri, mungkin tidak untuk melakukan perkara yang tak baik tu. Okey, dan yang kedua menerapkan nilai-nilai integriti dalam diri. Dan yang ketiga pula memerlukan khidmat nasihat dari kaunselor yang bertauliah jika mempunyai krisis kewangan. Jadi bila guru mempunyai masalah kewangan, jadi perlulah berjumpa dengan kaunselor yang bertauliah agar masalah itu dapat diselesaikan secara profesional, bukan secara mengikut hawa nafsu dengan menyeleweng duit kerajaan dan sebagainya. Okey, seterusnya jujur dengan pekerjaan yang diamanahkan, dan yang terakhir itu membuat pemilihan yang betul sebelum bertindak. Jadi sebelum buat satu perkara tu, guru sebagai seorang guru harus wajib berfikir panjang terlebih dahulu sebelum bertindak, berbuat benda yang tidak baik. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulan, guru merupakan kerjaya yang mulia dunia dan akhirat. Jadi antara implikasi yang berlaku apabila masalah integriti wujud dalam bidang pendidikan ialah ia akan menjejaskan kredibiliti seseorang guru. Jadi apabila sebagai ni tajuk ni. Jadi apabila rasuah tu berlaku dalam kalangan guru, maka secara tidak langsung imej seorang guru tu akan tercela dan dipandang macam mana oleh di sisi masyarakat, betul tak? Dan guru adalah seorang yang diberi penghormatan yang sangat tinggi. Masyarakat menganggap guru merupakan satu profesi yang membentuk model insan yang cemerlang serta melahirkan satu golongan generasi yang akan berjaya di masa hadapan. Jadi ini tanggapan masyarakat. Jadi masyarakat ni menganggap guru ni merupakan orang yang mulia, orang yang patut dicontohi. Jadi kita sebagai seorang guru mestilah tunjuk contoh yang baik. Bukanlah masyarakat dah anggap kita ni orang yang patut diikuti. Sejak daripada kecil lagi budak dah ikut kita kan. Jadi kita mesti menunjukkan tauladan yang baik. Okey, seterusnya. Namun begitu, akibat daripada segelintir guru yang tidak komited dengan etika yang telah digariskan oleh KPM serta tidak berfikiran wajar dalam melaksanakan tindakan, maka masyarakat akan hilang kepercayaan kepada institusi pendidikan dan tidak memberikan kerjasama sepenuhnya. Yang terakhir, seorang guru yang berintegriti seharusnya sedar bahawa maruah dan profesion perguruan adalah di dalam tangan mereka sendiri. Ini merupakan apa yang diperkatakan oleh Nur Salmi dan Lim pada tahun 2012. Oleh itu, sikap tindakan mereka haruslah difikir secara teliti sebelum melakukan sesuatu tindakan. Jadi, sebelum melakukan perkara yang tidak elok menyalahi undang-undang, jadi sebagai penjawab awam, lagi-lagi seorang guru semestinya berfikiran yang panjang. Fikir dulu. Sebelum bertindak tu fikir dulu banyak kali. Bukan fikir sekali terus buat. Okey, baik. Seterusnya. Okey, jadi integriti dalam pendidikan adalah berpandukan etika dan nilai. Aspek integriti dalam sebuah organisasi pendidikan melibatkan individu, tenaga pengajar atau staf sekolah atau institusi pengajian serta pihak kementerian dalam memastikan kualiti pendidikan diberikan sama rata dalam pelbagai lapisan masyarakat. Apa yang penting sekali adalah kawalan dalaman individu, iaitu berkaitan dengan soal keimanan, kemantapan rohani dan keteguhan jiwa dalam menangani pelbagai ganjaran, hadiah maupun duit atau cubaan pihak yang tidak mengamalkan hajat yang baik dalam memenuhi keperluan sendiri berbanding kepentingan umum. Jadi ilmu agama tu, cara ringkasnya ilmu agama tu mestilah ada pada di sini. Kita tahu kan, pencuri ni hukumnya berdosa. Jadi kita dah tahu benda tu berdosa, buat apa kita nak lakukan. Kalau ilmu agama ni diterapkan daripada kita, mesti kita akan rasa takut untuk buat satu perkara yang menyalahi hukum Allah. Bukan hukum dunia tapi hukum Allah. Okey, baik. Dan yang terakhir. Okey, ini merupakan rujukan yang kami telah rujuk. Apa bahan yang telah disediakan. Ini merupakan rujukan kami. Jadi itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.